Alright, Raja 4 menunjukkan harga dua jenis makanan. Oh, by the way, video ni adalah untuk soalan 11 sampai 21. Lain sikit lah. Okay. So, untuk video ni kita akan buat 11 soalan. Okay, Raja 4 menunjukkan harga bagi dua jenis makanan semasa happy hour meals. Seorang pelanggan membayar RM25 untuk 3 set burger dan 4 set nasi ayam. Alright, so kita ada harga set burger ialah RMX dan harga set nasi ayam ialah RMY. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Alright, so kita tahu jumlah 3 burger dan 4 nasi ayam ialah RM25. Dan harga satu burger ialah RMX dan harga satu set nasi ayam ialah RMY. So kita boleh buatlah burger 3 set darab dengan harga satu set ialah X, tambah dengan 4 set nasi ayam darab dengan satu set harganya Y. So kita ada 3X tambah 4Y sama dengan RM25. Alright, so sekarang kita nak ungkapkan Y dalam sebutan X. So Y akan jadi subjek. So kita ambil lah 4Y sama dengan 25 tolak 3X. Y sama dengan 25 tolak 3X per 4. Alright, ada tak jawapan dia? Okay, D. Nombor 12, kita ada persamaan garis lurus. Alright. Kita ada garis lurus LM. Dan soalan minta apakah kecerunan garis lurus LM. So, kecerunan ada dua rumus. Okay. Satu yang Y1 tolak Y2 per X1 tolak X2. Satu lagi kita boleh guna yang menggunakan pintasan X dan pintasan Y. So, kecerunan menggunakan pintasan X dan Y ialah negatif Y intercept ataupun pintasan Y bahagi dengan X intercept. Okay. Alright, so kita nak cari M, kecerunan. So, kita tahu paksi dekat sini. Pintasan Y ialah, so kalau sini 3, sini 2, jadi sini mestilah 2.5. Dan sini mestilah 3.5. Okay. So, pintasan Y ialah 3.5 dan pintasan X ialah 7. So, kita masukkan je lah negatif 3.5 bahagi 7. Alright, tekan kalkulator. Kita tekan 3.5 bahagi 7, kita akan dapat 0.5. Jadi, M sama dengan negatif 0.5. Tekan kalkulator, and then you tekanlah tukar dia kepada bentuk pecahan, you akan dapat sama dengan negatif 1/2. A. Nombor 13, Raja 6 menunjukkan graf fungsi kuadratik. Right? Antara fungsi kuadratik berikut, yang manakah mewakili graf di atas. Alright. So, kita tahu daripada graf ni, kita ada punca dia ialah negatif 2 dan 5. So, punca-punca maksud dia X, ya, nilai X. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 5. So, daripada sini kita boleh bina semula persamaan ataupun fungsi untuk Fx. So, Fx sama dengan, okay, tulis balik, X, kemudian kita tulis 2. Kemudian kita tengok simbol dia positif atau negatif. Okay, so simbol dia kat sini adalah negatif. So, bila negatif, dia akan jadi, dalam persamaan ni balik, akan jadi positif. Right, sama juga dengan ini, tulis pada X. Sebabkan sini positif, dia akan jadi negatif 5. Right, so, dia dapat macam ni. Sekarang kita just kembangkan balik. Kita akan dapat Fx sama dengan X darab X akan dapat X kuasa 2. X darab 5X akan dapat negatif 5X. 2 darab X akan dapat tambah 2X. 2 darab negatif 5 akan dapat negatif 10. Alright, dan selesaikan sikit lagi, simplify, you akan dapat X kuasa 2 tolak 3X tambah, tolak 10. Alright, ini you tengok pula bentuk graf dia macam mana. So, graf kuadratik, kita ada bentuk masam macam ni kan. So, kalau kuadratik masam, dia punya X kuasa 2 mesti negatif. Okay. Kalau dia senyum, barulah kita ada positif. Okay, so in this case, kita ada fungsi yang positif. So, untuk jadikan dia negatif, kita darab semua ni dengan negatif 1. So, you akan dapat Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 10. So, ini kalau you check balik barulah betul. So, bentuk dia ialah masam. Kemudian, you tengok dia punya pintasan Y akan ada dekat 10. So, sinilah. Right, so betul lah ini jawapan dia. Negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 10.
negative X tambah 3x-10 D. Okay. Alright. Nombor 14, Adam ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan. Harga sebuah buku rujukan ialah RM23. Sebuah buku latihan RM7. Jumlah maksimum yang boleh dibelanjakan adalah RM100. Wakilkan situasi Adam dalam bentuk ketaksamaan linear yang sesuai. So, katakan X adalah untuk buku rujukan dan buku latihan kita samakan dia dengan Y. Okay. Latihan. Alright, so kita tahu Adam boleh beli RM23 buku rujukan. Ya. 23 kali dengan beberapa buku rujukan, yakni X tambah 7Y. Okay. So harga kedua-dua buku rujukan dan latihan ni mestilah sama dengan atau kurang daripada 100. Okay, tengok ada tak? Okay, tak ada. So mula-mula yang kita boleh tengok is simbol dia ni. Okay, dia mesti ada simbol sama dengan. So yang ni tak ada sama dengan. So salah, yang tak ada sama dengan. So C dengan E salah. Right, kemudian kita tengok apa lagi. Okay, kalau tengok yang B, 23X tambah 7Y, kita ada lebih besar sama dengan 100. So ini pun salah sebab kita ada kurang sama dengan 100. So untuk D, katakan kita jadikan dia sama bentuk dengan ni. So 23X kurang sama dengan 100 tolak 7Y daripada sini. So kita tengok, betul lah sama. So jawapan dia D. 15. Okay, kita ada ketaksamaan linear yang diberi, kita ada 3. Alright, so yang pertama kita ada Y kurang sama dengan negatif X tambah 5. Yang kedua kita ada X lebih besar daripada 1. Yang ketiga kita ada Y lebih besar sama dengan 2X tolak 4. Alright, so kita boleh tengok dulu yang pertama. Kita ada Y kurang sama dengan negatif X tambah 5. So untuk yang ni kita tahu dia punya pintasan Y adalah dekat 5. So yang pintasan Y dekat 5 yang ni lah. Okay, yang ni. Okay, ni. Semua ni. Lepas tu kita boleh tengok pula simbol dia. Kalau kita ada simbol macam ni, lebih besar sama dengan ataupun lebih kurang sama dengan. So dia ada simbol sama dengan ni. Graf dia akan ada garis yang bukan putus-putus. Dia akan garis lurus macam ni lah. Okay. Kalau kita ada lebih besar sama dengan macam ni je, barulah kita ada putus-putus. Okay. So in this case, yang ni dengan yang ni salah lah. Okay. Pilihan B dan D salah sebab dia menggunakan graf yang ada putus-putus macam ni. Alright. So sekarang kita ada dua pilihan yang lebih. Selebihnya kita ada A dan C. Alright. So yang tu dah settle. Kemudian kita tengok pula, okay, dia ke bawah. Okay, dia kurang daripada. Jadi graf dia dekat sini. Okay. Dan dia mestilah lorek bahagian bawah. So bahagian bawah kat sini lah. Okay, bawah ni. Alright, semua bawah ni. Alright, kemudian kita ada ketaksamaan yang kedua iaitu X lebih besar daripada 1. So yang ni mesti garis putus-putus lah. Okay, so X lebih besar daripada 1. So sini 1. Sini X sama dengan 1. So dan kita lorek bahagian belah kanan sebab dia lebih besar daripada. So ini betul, ini macam ni. Macam ni betul lah. Alright. Betul. So dua-dua pilihan jawapan yang ni betul. Right, so nak pastikan yang mana satu betul, kita kena tengok ketaksamaan yang ketiga iaitu Y lebih besar sama dengan 2X tolak 4. Okay, so yang ni kita tahu ketaksamaan ni dia punya pintasan Y ialah negatif 4. So kita tengok sini negatif 4, sini negatif 4. Kita tengok garis dia pun dua-dua solid line ataupun bukan putus-putus. So yang tu dah betul. Jadi sekarang ni kat mana yang membezakan yang mana betul atau salah? Kita tengok yang ni, bahagian lorek dia. Kita mesti lorek bahagian atas graf lebih besar. Sebab apa kena lorek bahagian atas graf? Sebab dia punya simbol lebih besar daripada. So sini graf dia, ni graf dia. So dia mestilah bahagian atas graf. So atas graf sini lah. Okay, sini. Sini. Okay. Jadi yang mana yang memuaskan ketaksamaan ni, sistem-sistem ni, inilah. Okay, sebab dia termasuk sampai sini. Yang ni beza dia di sini tak ada. Alright. So jawapan dia
A. Alright, nombor 16. Rajah 7 menunjukkan graf laju masa. Okay, so graf ini apa? Graf laju masa untuk pergerakan suatu zarah dalam masa 13 saat. So, kita ada laju dekat sini dan kita ada masa dekat sini. Alright. And then, soalan suruh kita hitung kadar perubahan laju bagi 8 saat terakhir. So, 8 saat terakhir kat mana? So, sini kita ada saat 0 sampai 5. Ini 5 saat pertama lah. Kemudian kita ada sini saat terakhir dia 13. 13 solat 5 kita akan dapat 8. So, sinilah kadar perubahan laju yang kita nak cari. Okay. So, untuk graf laju masa, okay, kalau kita cari dia punya cerun, kita akan jumpa dia punya kadar perubahan laju ataupun nama lain dia ialah pecutan ataupun nyah pecutan. Okay, so ini adalah untuk laju masa. Alright, so in this case kita nak kadar perubahan laju, jadi kita kena cari dia punya kecerunan. Alright, so kita ada sini titik 5, 18 dan sini kita ada titik 13, 0. Alright, so kita boleh guna rumus kecerunan Y1 tolak Y2 bahagi dengan X1 tolak X2 sama dengan, okay, Y1 kita ambil 18 tolak 0, kita akan dapat 18. X2 kita ambil 5, X1. X1 kita ambil 5 tolak X2 13. Okay, so 5 tolak 13 tekan kalkulator, you akan dapat negatif 8. Okay, so you buat 18 bahagi negatif 8, kita akan dapat negatif 2.25. Okay, so inilah jawapan dia. So sebabkan ni adalah negatif, maksudnya kita tahu yang zarah ni sedang mengalami nyah pecutan. Okay, jadual 2 menunjukkan maklumat bagi nilai hasil tambah X. So, sigma, simbol sigma ni, okay, ni simbol Greek. Okay. Simbol sigma ni maksud dia sum of ataupun hasil tambah. Okay, hasil tambah X dan hasil tambah untuk kuasa 2X ialah seperti yang kita tengok dalam jadual ni lah. So, kita tahu N sama dengan 6, sigma X sama dengan 45, sigma X kuasa 2 sama dengan 373, hitung sisihan piawai. So, formula sisihan piawai sama dengan, sisihan piawai sama dengan, yang ni kita boleh tengok kat senario rumus kat depan. So, sama dengan punca kuasa 2 sigma X kuasa 2 per N tolak X bar ataupun min kuasa 2. So min ni formula dia macam mana? Min ni adalah sama juga dengan purata. So min punya formula sama dengan sigma X per N. Okay. So kita boleh carilah. Okay, sisihan piawai sama dengan ini kita ada sigma X kuasa 2 ialah 373 bahagi dengan N 6 tolak yang ni min kita ambil daripada sini kuasa 2. Alright, so kita ambil sigma X ialah 45 bahagi dengan N 6. Semua ni kuasa 2. Alright, so kita tekan calculator. Tekan hati-hati. So, you boleh start dengan yang dalam kurungan kuasa 2 ni dulu. Kita tekan 45 per 6. Okay, kemudian kuasa 2. Okay, dah dapat yang tu, kita tahu yang ni adalah, bila tekan calculator, kita akan dapat 56.25. Alright, so kemudian baru tekan 373 per 6. Kemudian tolak dengan 56.25. Okay. Kemudian dah dapat hasil tu. Hasil semua ni kita dah tolak tadi tu sama dengan 5.91666 macam tu lah. Alright, so dekat situ jangan padam dulu you punya calculator, you terus tekan punca kuasa 2. Kemudian you tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah 2.43. Okay. Alright, so untuk 18 sambungan dia. 18 kita ada beberapa nilai pemboleh ubah X dan Y. So kita ada X dan Y, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan
kuasa 2X. Right, so ini adalah topik ubahan. Okay, soalan minta kita hitung nilai M. So, bila kita dapat topik ubahan, mula-mula you boleh tukar dulu yang bentuk dalam ubahan ni kepada persamaan. Tulis Y, gantikan yang simbol perkadaran ni dengan sama dengan. Kemudian tulis K per X kuasa 2. Okay, so sekarang kita cari K. Macam mana nak cari K? Kita gunakan maklumat yang kita ada lah. Okay, so kita ada X sama dengan 3, Y sama dengan 1 per 2. So guna yang tu. So Y sama dengan 1 per 2 sama dengan K kita nak cari per dengan X ialah 3 kuasa 2. Right, so kita akan dapat K sama dengan 9 per 2. Right, so kita masukkan balik dalam persamaan yang kita dah buat ni. Y sama dengan 9 per 2 per X kuasa 2. Sekarang kita boleh cari nilai M. Kalau kita buat X sama dengan M, Y sama dengan 2. Right, so Y sama dengan 2. 9 per 2 per X ialah sama juga dengan M kan. So M kuasa 2 lah. Right, so yang ni I bawa atas ni. Sini atas kiri ni. So you akan dapat M kuasa 2 sama dengan 9 per 2 bahagi 2. Okay. So M per 2 sama dengan 9 per 2. Bila bahagi, kita akan tukar jadi darab. Kemudian terbalikkan. So yang ni 2 per 1 akan jadi 1 per 2. So kita dapat M per 2. Kita dapat M kuasa 2 sama dengan 9 per 4. So you boleh buat M sama dengan 9 per 4 punca kuasa 2 sama dengan 3 per 2. Okay. C jawapannya. Nombor 19, ini pun lagi soalan ubahan. Diberi bahawa Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan secara songsang dengan kuasa 3Y. Macam tu lah. Okay. So kalau tengok bentuk ni dia dah bagi dekat dalam soalan. So kata bentuk dia macam ni, apakah nilai A dan B? Right. So kita boleh buat lah. Q berkadaran dengan X kuasa A per Y kuasa B. So macam mana? Okay. So bentuk yang kita dah buat ke atas ialah Q berkadaran dengan X punca kuasa 2 per Y kuasa 3. So dia sama juga dengan kalau kita tulis Q berkadaran dengan X kuasa 1 per 2 per Y kuasa 3. So kita dapatlah A sama dengan 1 per 2, B sama dengan 3. Ini sama, B sama dengan 3. Okay. Nombor 20 diberi matriks. Okay, kita ada satu matriks M. Dengan keadaan M tidak mempunyai matriks songsang, cari nilai P. So kalau kita nak cari matriks yang songsang, kita akan guna 1 per AD tolak BC. Lepas tu kita masukkan yang songsang ni lah. Right? Dan bila kita tahu yang matriks tu songsang, maksud dia, dia tak akan sama dengan kosong yang ni. Alright. Tapi sebabkan dia tidak songsang, so dia mesti sama dengan kosong. So AD tolak BC sama dengan kosong. So kita boleh carilah nilai P. Right. So kita ada A, B, bentuk dia macam ni. A, B, C, D. So A kita tahu sama dengan 3, D sama dengan 4. So yang ambil lah 3 darab 4 tolak dengan B ialah P, C negatif 2. So tolak dengan negatif 2P sama dengan kosong. So akan dapat 12 tambah 2P sama dengan kosong. 2P sama dengan negatif 12. P sama dengan negatif 6. Okay. Right. Okay, untuk video ni kita ada lebih satu soalan. So kita akan buat soalan 21 kat sini. Okay, so soalan 21 lagi operasi matriks. So kita just buat macam biasalah. So kita ada sini 3 dan kita ada 3 ni didarabkan dengan semua unsur dalam matriks. So kita akan dapat 3 darab 4 kita akan dapat 12. Kemudian 3 darab 3 kita akan dapat 9. 3 darab 2 akan dapat 6. 3 darab negatif 1 akan dapat negatif 3. Okay, tutup matriks. Tolak dengan 2 kosong negatif 2 8. Alright, and then diselesaikan je lah. 12 tolak 2. 9 tolak kosong. 6 tolak negatif 2 akan jadi 6 tambah 2. Negatif 3 tolak 8. Alright, selesaikan you akan dapat sini 10. So kalau sini 10, yang mana yang tak ada kat sini 10 dah salah. Kemudian kita boleh selesaikan 9 tolak kosong dapat 9. So, okay, dua-dua yang A dengan C betul. Kemudian 6 tambah 2 dapat 8.
So, inilah jawapan dia C. Then you boleh selesaikan lah negatif 3 tolak 8 you akan dapat negatif 11.